Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini insya-Allah kita akan menyambung semula untuk tafsir juzuk Amma. Jadi untuk hari ini kita akan menyambung surah Al-Fajr. Ya, surah tu Al-Fajr pada ayat ke-5 ke-6. Ayat 5 ke-6 Ayat 5 Ustaz, ayat 5. Ayat 5 dah habis kan? Habis dah kan? So 6 lah. Ayat 5 dah habis Ustaz, ayat 6. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil awtad الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. Sadaqallahul Azim. Terjemahannya, kami tetap akan membinasakan orang-orang yang menentang kamu, wahai Muhammad. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu telah memperlakukan kepada kaum 'Ad yang kufur derhaka, iaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi tiang-tiangnya. Ayat ke-8, yang belum pernah diciptakan sepertinya tentang besar dan kukuhnya di segala negeri pada zamannya. Dan terhadap kaum Samud yang memahat batu-batu besar di lembah Wadi Qura, iaitu tempat tinggalnya. Yang kacau. Dan terhadap Fir'aun yang menguasai bangunan-bangunan yang handal kukuh. Semuanya itu ialah orang-orang yang telah bermaharajalela di negeri masing-masing. Lalu mereka melakukan dengan banyaknya kerosakan dan bencana di negeri-negeri itu. Dengan demikian, Tuhanmu mencurahkan ke atas mereka pelbagai paluan azab dan siksaan. Baik, jadi daripada ayat ke-6 sehingga kepada ayat 13, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita berkenaan dengan beberapa kelompok umat-umat yang terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana umat terdahulu yang dikenali dari sudut sejarah melalui ketamadunan dan juga kehebatan mereka, namun disebabkan kerana keingkaran dan juga disebabkan keangkuhan mereka terhadap Nabi-Nabi dan Rasul yang telah diutuskan, menyebabkan Allah Ta'ala membinasakan mereka dan Allah Ta'ala menghancurkan mereka, sehinggalah nama-nama mereka dan peninggalan-peninggalan tamadun mereka itu hanya dikenali di dalam sejarah,
namun tidak dikenali kehidupan mereka itu dengan kehidupan yang memberikan tauladan dan juga menjadi kebaikan dan ikutan kepada umat-umat yang kemudiannya. Baik, ini satu peringatan daripada Allah, ya, peringatan daripada Allah Ta'ala kepada umat manusia yang berada di kemudian hari, supaya mereka tidak tergolong dan tidak terjadi ataupun tidak menjadi seperti kaum umat-umat terdahulu, walaupun hebat dari sudut kemajuan, hebat dari sudut ketamadunan, namun kalau ketamadunan dan kemajuan itu tanpa hidayah, tanpa keimanan, tanpa kepada petunjuk, tanpa kepada agama yang sebenarnya, maka ia juga boleh membawa kepada kezaliman. Ia boleh membawa kepada penindasan, dan dia juga boleh membawa kepada kehancuran seperti mana yang telah berlaku pada umat-umat di kalangan umat yang terdahulu yang cukup dikenali kehebatan mereka. Baik. Sekarang ni kita lihat kembali pada ayat yang ke-6, ya. Pada ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang Arab, memperingatkan kaum Quraisy, masyarakat Arab Quraisy mengenai kisah kaum 'Ad. Baik, kenapa Allah Subhanahu wa taala bercerita dan memperingatkan kepada mereka tentang nasib kaum 'Ad? Disebabkan cerita kisah kaum 'Ad ini adalah merupakan kisah yang cukup masyhur bagi kalangan masyarakat Arab. Ya, sebab orang Arab ni mereka bangga, dan mereka juga teruja untuk mendengar atau mengetahui mengenai kisah kaum 'Ad, kerana kaum 'Ad ini seolah-olah dari sudut sejarah bagi masyarakat Arab, mereka ini adalah umpama satu kaum atau satu bangsa yang cukup terkenal dari sudut kekuatan mereka, dari sudut fizikal mereka, dan juga dari sudut ketamadunan mereka, sehingga kan peninggalan-peninggalan mereka itu menjadi kebanggaan kepada masyarakat di kemudiannya. Baik, pertama sekali ayat yang ke-6 ini Allah Ta'ala menyuruh kita supaya melihat. Tara dekat sini apa makna tara? Sebab kita dah tak nampak dah kaum 'Ad ni. Sebab kaum 'Ad dah mati, kaum 'Ad dah dibinasakan. Tapi kenapa Allah suruh kita sebut perkataan tara? Kenapa kamu tidak melihat? Macam mana kita nak lihat kalau kaum tu dah mati? Jadi maksud tara dekat sini adalah merujuk Allah menyuruh kita melihat itu dengan dua maksud. Yang pertama, melihat kesan-kesan kehancuran dan peninggalan mereka. Maknanya Allah Ta'ala suruh kita pergi merantau, bermusafir, pergi menyaksikan tamadun-tamadun, kehebatan kaum 'Ad. Bagaimana mereka itu duduk di bagaimana mereka mendiami di kawasan pergunungan, bagaimana mereka itu dapat mengukir, ataupun dapat menebuk gunung-gunung dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Taala menyuruh kita supaya pergi ke tempat-tempat peninggalan kaum 'Ad dan saksikan kehebatan mereka, saksikan sifat kemahiran mereka, kreativiti mereka, kehandalan mereka, dan selepas melihat kehandalan mereka itu dengan keupayaan keterbatasan zaman mereka dari sudut teknologi, maka Allah Ta'ala menyuruh kita melihat bagaimana Allah membinasakan mereka. Maknanya sehandal mana pun mereka, setinggi mana kemahiran mereka, sehebat mana ketenteraan, kehandalan mereka, kekuatan mereka, namun Allah lebih mengatasi, Allah lebih berkuasa, Allah Ta'ala lebih mendahului mereka,
dan Allah telah menghancur dan membinasakan mereka dan menjadikan peninggalan mereka itu adalah sebagai peringatan sahaja. Bukan satu kebanggaan bagi umat kemudian, tapi hanya satu peringatan dan satu pengajaran kepada umat di kemudian hari. Ya, itu maksud tara kat situ. Mana pergi tengok tempat mereka, ambil pengajaran, ambil peringatan. Yang kedua, maksud tara dekat sini adalah supaya kita memahami dan mempelajari kisah kaum Ad. Tara dekat sini juga maksudnya kita melihat. Okey, memang kita tak lihat dengan mata, tapi lihat dengan mata hati, yakni kefahaman. Kita baca tentang kisah kaum Ad, kita menghayati kisah kaum Ad, kita menelusuri sejarah kaum Ad dengan hati dan perasaan kita, seolah-olah hati kita meyakini, mengimani yang kaum Ad ni wujud. Seolah-olah keyakinan kita dalam hati itu meyakini kaum Ad ni wujud macam kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri. Ya, dan kita meyakini bagaimana mereka telah dimusnahkan dan dihancurkan oleh Allah Ta'ala, walaupun kita tak dapat menyaksikan kehancuran mereka itu dengan mata kepala kita, tapi kita menyaksikan kehancuran mereka itu dengan iman, dengan keyakinan kita, dengan kepercayaan kita melalui iman kita bahawasanya mereka ini telah pun dimusnahkan dan dibinasakan. Ya, baik. Kaum Ad ni disebutkan mereka ini adalah anak cucu cicit Nabi Nuh alaihissalam. Disebutkan Ibnu Katsir kata nama dia Ad bin Iram bin Aus bin Sam. Jadi kalau kita tengok kaum Ad ni dia datang daripada anak Nabi Nuh yang bernama Sam. Anak Nabi Nuh daripada Sam ni, daripada susu galur Sam ni, anak Nabi Nuh semua ada 4 yang selamat. Ya. Sam, 3. Sam, Ham, Yafis. Daripada Sam ni lahirlah keturunan Arab, lahirlah keturunan bangsa Allahu Akbar, bangsa Eropah, Barat. Ya. Daripada Ham tu banyak lahir keturunan Asia. Banyak lahir keturunan sebelah-sebelah Asia, Pakistan, India, semua yang tan-tan itulah. Dan daripada Yafis itu pula banyak lahirnya daripada keturunan Cina, Jepun dan seumpama dengannya. Ya. Jadi Ad ni secara tidak langsung Ad ni kira macam ada hubungan kerabat dengan bangsa Arab. Sebab bangsa Arab datang daripada susu gala keturunan anak Nabi Nuh iaitu Sam. Ya. Jadi sebab tu Allah utuskan kepada kaum Ad ini adalah Nabi Hud alaihissalam. Dan Nabi Hud adalah daripada keturunan Arab. Nabi Hud ni adalah orang Arab. Jadi sebab itu Allah bawa kisah kaum Ad ni kerana ia adalah kisah yang lebih dekat, yang lebih hampir dengan masyarakat Arab, sebab mereka memang menganggap kaum Ad ni sebagai bangsa yang mereka kagumilah, keturunan moyang mereka yang mereka kagumi. Kalau macam istilah sekarang ni, orang mengkagumi kehebatan Barat. Ya. Baik. Jadi Allah Ta'ala sebut dekat sini, kita dapat ambil pengajarannya, iaitu yang pertama, Allah suruh kita pergi menyaksikan bagaimana kehancuran, bagaimana kedahsyatan azab Allah, bagaimana kekuasaan Allah dalam Allah membinasakan kaum-kaumnya yang ingkar. Bayangkan kalau dekat dunia pun kita boleh menyaksikan, kita boleh memerhatikan bagaimana kehebatan Allah dan kekuasaannya dan kedahsyatan siksaannya memusnahkan kaum umat-umat terdahulu. Bayangkan kalau dah di dunia sedahsyat itu, apatah lagi di hari akhirat di dalam siksaan azab api neraka Allah yang jauh berlipat-lipat gandaannya, dengan begitu besar gandaannya berbanding siksaan azab yang Allah turunkan kepada mereka di dunia. Ini satu pengajaran daripada Allah. Ya, yang mana ayat ini mengajar kita supaya takut kepada kemurkaan Allah, takut kepada azab Allah, kerana Allah Ta'ala menyebutkan dalam Quran, innallaha syadidul iqab. Allah Ta'ala itu sangat keras hukuman dan pembalasannya. Ya.
Yang keduanya adalah pengajaran dari sudut selain daripada kita kena ambil pengajaran untuk pergi menyaksikan kehebatan Allah, bagaimana kedahsyatan azab Allah membinasakan orang yang ingkar supaya kita ada perasaan takut. Yang keduanya adalah tuntutan untuk kita mengambil iktibar dan pengajaran daripada kisah-kisah umat-umat terdahulu yang telah dimusnahkan dan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Supaya dengan pengajaran-pengajaran ini, dia memberikan pada kita keinsafan, muhasabah, kesedaran supaya kita tidak melampaui batas. Kerana melampaui batas itu adalah asbab kepada umat-umat terdahulu telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian kita itu ada dua pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7 Allah kata Iramadzatil Imad. Ayat ke-7 ni Allah Ta'ala menceritakan kepada kita salah satu tempat peninggalan kaum Ad itu namanya kawasan pergunungan Iram. Iram ni sebenarnya nama ayah kepada Ad tu, Ad bin Iram. Tapi orang dulu-dulu kalau dia pergi ke satu tempat dan dia buka tempat tu, jadi tempat tu akan diberi nama sempena nama pembukanya. Macam Yathrib lah. Dulu Madinah dikenali dengan nama Yathrib. Sebab apa nama Yathrib? Sebab dahulu ada seorang orang Arab petani yang dia orang pertama yang bercucuk tanam di bumi Madinah itu, kemudian orang memberi nama negeri itu sebagai negeri Yathrib. Yang kemudiannya Nabi SAW telah menukarkan namanya kepada nama Madinah. Baik. Pada ayat ke-7, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut antara tempat lokasi kaum Ad pernah duduk menetap di situ, dan bagaimana Allah Ta'ala kata kamu melihat tempat-tempat tinggal mereka adalah daripada di kawasan gunung-gunung yang tinggi, iaitu mereka membina rumah mereka dengan di tempat-tempat pegunungan yang tinggi, bukan gunung-gunung yang rendah ya. Kawasan di pegunungan yang tinggi yang mereka bina, yang mereka pahat, dan kamu melihat di dalam tempat kawasan gunung yang mereka duduki itu adalah sangat tinggi. Ini menunjukkan bahawasanya mereka adalah bangsa umat manusia yang tinggi orangnya, gagah orangnya, kuat orangnya, dan juga memiliki kekuatan yang jauh daripada keupayaan manusia biasa. Jadi kenapa Allah sebut nama lokasi tempat mereka, kemudian Allah kaitkan dengan bagaimana kekuatan fizikal mereka dan panca indera mereka. Dekat sini Allah nak bagi tahu dua perkara. Yang pertama, Allah nak sebut tentang dari sudut fizikal mereka. Yang kedua adalah Allah nak sebut dari sudut kekuatan mereka atau kemahiran mereka. Baik. Kenapa Allah nak sebut kekuatan dan juga kemahiran? Kerana Allah nak bagi tahu pengajaran kepada kita bagaimana manusia ini dia akan melampau batas. Dia akan berbuat kezaliman. Dia akan membuat penindasan. Dia akan membuat kemungkaran apabila dia memiliki kekuatan. Dan apabila kekuatan yang dimiliki itu pula adalah kekuatan yang tak mampu dicabar oleh orang-orang lain. Itulah ulama tafsir kata kaum Ad ni adalah di antara anak cucu cicit Nabi Nuh AS yang Allah ciptakan fizikal mereka yang paling tinggi, yang paling gagah, yang paling kuat di antara anak cucu cicit Nabi Adam yang lain. Daripada anak-anak keturunan Nabi Nuh yang lain, Ad inilah yang paling gagah, paling kuat. Sehingga kan dalam riwayat tafsir mengatakan tinggi mereka itu adalah sama tinggi dengan Nabi Adam AS. Bahkan ada yang kata lebih tinggi daripada Nabi Adam, iaitu 70 hasta. Kalau Nabi Adam 60 hasta,
tinggi mereka 70 hasta. Ada yang pendapat kata sampai 80 hasta. Maknanya tinggi banyak daripada Nabi Adam AS. Mungkin Nabi Adam tu hanya paras di bawah dada mereka sahaja, walhan Nabi Adam pun sudah cukup tinggi. 60 hasta ni kalau kita ambil perkiraannya, dah boleh sampai 4 tingkat. Bayangkan kalau kaum Ad mungkin 7 tingkat tinggi mereka. Bayangkan besar. Mereka ni fizikal yang kuat, fizikal yang gagah, orang yang tinggi, orang yang gagah. Sebab tu mereka duduk di kawasan pergunungan yang tinggi-tinggi dan mereka membina binaan yang tinggi-tinggi yang dapat dilihat oleh tiang-tiang yang mereka bina di dalam kawasan pergunungan yang tinggi, bukan kawasan bukit-bukit yang kecil. Sebab kaum Samud pun dia duduk kawasan pegunungan, tapi dia duduk di kawasan bukit-bukit yang lebih kecil sedikit berbanding daripada kaum Ad. So kat sini Allah Ta'ala nak bagi pengajaran pada kita tentang manusia apabila Allah beri kepada mereka kekuatan. Sama ada kekuatan fizikal, sama ada kekuatan ketenteraan, sama ada kekuatan persenjataan, sama ada kekuatan dari sudut pengaruh. Jadi manusia ni akan melampaui batas. Sebagaimana Allah cerita, kalau kekuatan dari sudut pengaruh dan ketenteraan, Allah cerita tentang Fir'aun. Kalau kekuatan dari sudut fizikal, Allah cerita tentang kaum Ad dan Samud. Kalau Allah Ta'ala cerita tentang sokongan yang ramai, maknanya dia mungkin tidak memiliki tentera yang besar, tapi dia mempunyai sokongan yang ramai. Allah cerita tentang ahli kitab ataupun orang-orang Yahudi, yang mana mereka mendapat sokongan yang ramai. Begitu juga orang musyrikin. Dalam konteks ayat ni untuk memperingati juga kepada orang musyrikin kerana mereka mempunyai sokongan yang ramai. Jadi sebab itu Allah ingatkan kepada kaum musyrikin Mekah, sekalipun kamu ada kekuatan fizikal ke, kekuatan ketenteraan ke, kekuatan persenjataan ke, atau kekuatan dari sudut pengikut yang ramai ke, itu tidak menjadi halangan bagi Allah. Jika kamu tetap mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berkuasa memusnahkan dan menghancurkan kamu sebagaimana dahulu Allah berkuasa menghancurkan dan memusnahkan kaum Ad. Ya. Baik. Yang pertama Allah ingin sebut tentang kekuatan. Yang kedua Allah Ta'ala ingin sebut tentang apa? Iaitu tentang selain daripada kekuatan, Allah menceritakan tentang kemahiran atau kecerdikan dan kepintaran. Sebab dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut tentang imad. Imad ni maknanya kemahiran kaum Ad, ya, kemahiran kaum Ad, sehingga kan mereka itu berkeupayaan membina bangunan-bangunan yang tinggi yang tak mampu dibina oleh manusia-manusia yang biasa. Kalau kita nak capai kat tempat mereka tu, kita kena perlu mengguna alat untuk memanjatnya. Maka dekat sini menunjukkan bahawasanya kalau manusia tu memiliki kecerdikan, memiliki kemahiran, memiliki kepintaran, tapi kalau kekuatan dan kemahiran dan kepintaran ni hanya berteraskan kepada nafsu dan kejahilan, maka dia tidak akan membawa kepada kebaikan, dia tidak akan membawa kepada kemakmuran, dia tidak akan membawa kepada keadilan. Sebaliknya dia akan membawa kepada kezaliman dan penindasan serta peperangan dan pembunuhan. Maksudnya manusia akan gunakan kecerdikan mereka, kepintaran mereka, kemahiran mereka untuk melampaui batas. Ini yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kaum Ad, walaupun mereka pintar, mereka bijak, mereka ada kemahiran, mereka ada kreativiti, namun jika sekiranya semua nilaian itu tidak disemai dengan keimanan, dengan tauhid, dengan iman, dengan Islam, dengan amal yang soleh, dengan hari akhirat, maka itu semua akan membawa mereka kepada melampaui batas dan membawa kepada kekufuran,
dan membawa kepada penindasan dan kezaliman. Jadi ini yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum musyrikin Mekah, bukan kaum musyrikin Mekah saja, tapi kepada semua umat manusia sampai akhir zaman, ya, supaya mereka mengambil pengajaran setinggi mana pun kemahiran mereka, intelektual mereka, kemahiran mereka, kebijaksanaan mereka, tapi kalau dia tidak dipandu oleh iman dan hidayah dan panduan daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan menyebabkan manusia akan menjadikan ia sebagai ruang untuk mereka melakukan penindasan dan kezaliman sebagaimana yang telah dilakukan oleh kaum 'Ad dalam menindas kaum-kaum yang lain yang lebih lemah daripada mereka, iaitu dengan secara batil, dengan secara berbuat zalim dan memakan harta dan mencabuli hak-hak, sama ada hak-hak maruah dan hak-hak harta kaum-kaum yang lain yang jauh lebih lemah daripada mereka. Ini yang Allah Ta'ala ingatkan. Ingat ya, manusia ni bila dia ada kekuatan, kalau dia tak bersyukur, maka dia akan melampau batas. Yang kedua, manusia ni bila dia ada kemahiran, dia ada kebijaksanaan. Katakanlah dia ada ilmu sekalipun, dia tak jahil. Ya? Tapi kalau ilmu tu tidak diikat dan tidak dibendung dengan iman dan kebenaran dan hidayah, maka dia juga akan menggunakan ilmunya itu, kebijaksanaannya itu untuk berbuat zalim atau menipu, menindas, ya, dan sebagainya. Ya, sebab tu kita tengok hari ni banyak je orang ada ilmu, ya. Ada ilmu dari sudut kejuruteraan, ilmu dari sudut IT, daripada pelbagai sudut, tapi mereka akan gunakan ilmu itu untuk memperdayakan orang, nak tipu orang, tipu dalam membuat binaan, tipu di dalam telekomunikasi dan macam-macam lagi skema-skema ini. Maka itulah yang pernah juga berlaku kepada kaum 'Ad yang terdahulu, ya. Maka sebab tu Allah Ta'ala memperingatkan kepada kaum musyrikin Mekah, sekalipun mereka itu tidaklah sehebat kaum 'Ad, tapi mereka memiliki kelebihan. Maka dengan kelebihan itu, jika mereka melampaui batas, maka Allah akan membinasakan mereka sebagaimana Allah telah membinasakan nenek moyang mereka daripada kaum 'Ad yang jauh lebih hebat daripada mereka sendiri. Ya. Ini kita boleh tengok dalam ayat Quran yang mana Allah Ta'ala sebut dalam surah dalam surah Fussilat, ya, ayat yang ke-15. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan kanu kanu ashadda minhum quwwatan wa atharul ard wa amaruha akthara mimma amaruha. Kata Allah, kaum 'Ad itu dan Samud itu daripada bangsa Arab, namun mereka itu lebih gagah dan kuat dan perkasa. Bahkan mereka telah mengimarahkan, telah membina tamadun pada dunia ini lebih daripada tamadun yang kamu bina, wahai orang-orang Arab Quraisy. Ya, kerana mereka tu jauh lebih hebat daripada kamu. Walaupun sehebat mana pun mereka tak akan mengatasi kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehebat mana pun kejahatan mereka tak akan dapat mampu memadamkan agama Allah. Mereka tidak akan mampu menghilangkan agama Allah. Mereka tidak akan mampu melenyapkan agama Allah. Ini sebagaimana yang Allah juga sebut dalam banyak tempat dalam Quran, dalam surah Saf, dalam surah Al-Anfal, kata Allah, yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Walaupun orang-orang kafir itu selalu mengharapkan supaya mereka dapat melenyapkan agama Allah, menghilangkan agama Islam, melenyapkan kepercayaan manusia, orang-orang beriman pada Quran, tapi mereka tak mampu. Allah kata, bahkan Allah akan menambahkan lagi cahaya kebenaran agamanya dan Quran itu kepada umat manusia. Lagi mereka berusaha untuk menentang kebenaran Al-Quran, lebih ramai lagi manusia yang akan dapat mengetahui kebenaran hakikat Al-Quran. Maknanya lagi kuat dia melawan, lagi luas
Allah membuka pintu untuk orang mengetahui kebenaran Al-Quran. Begitu cara Allah melawan usaha-usaha jahat dan tipu daya mereka, ya. Yang mana kita boleh tengok pada hari ini bagaimana kalau zaman Nabi SAW dulu lebih kuat Quraisy melawan Nabi SAW, menentang Nabi SAW, lebih banyak suku-suku Arab yang telah memeluk Islam. Ya. Sebab apa mereka masuk Islam? Sebab mereka nak tahu tentang agama Islam ni agama apa sehingga dia dimusuhi. Mereka nak mempelajarinya, mereka hendak mengetahui akannya dan mereka ingin mendalaminya. Yang bila manusia mendalaminya, dengan hidayah itu Allah Ta'ala jadikan kepada mereka satu manfaat yang mereka perolehi yang kemudiannya membawa kepada keislaman mereka. Ya, baik. Kemudian kita pergi lanjutkan kepada ayat ke-8. Allah berfirman, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kata Allah Subhanahu Wa Taala selepas Allah puji tentang dua perkara, kebijaksanaan intelektual dan juga dari sudut kekuatan kaum 'Ad, namun jika dia telah mengkufuri dengan dua kemuliaan itu, nikmat itu, mereka telah melampaui batas dan akhirnya Allah membinasakan mereka. Kemudian Allah sambung lagi, Allah kata lam yukhlaq misluha fil bilad. Maknanya kaum 'Ad ini adalah satu kabilah yang Allah sebut dalam Quran, tidak pernah Allah ciptakan manusia sekuat mereka, segagah mereka dan juga sepanjang umur macam mereka. Sebab kaum 'Ad ni bukan takatnya kuat dan gagah dengan tingginya, fizikalnya, tapi mereka itu juga Allah Ta'ala bagi tenaga mereka ni kuat walaupun mereka dah berumur pun, dah berusia pun masih gagah. Dan Allah Allah tidak memberikan pada bangsa-bangsa yang lain kekuatan, kegagahan dan sebagainya seperti mana yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kaum 'Ad, ya. Dan yang sudut yang keduanya bukan dari sudut fizikal mereka saja, bahkan binaan struktur mereka, tempat tinggal mereka yang mereka bina tu tak mampu dibina oleh mana-mana tamadun manusia pada hari ini. Kalau sekiranya kita cuba membinanya dengan tangan kita sendirilah, bukan pakai alat-alat jentolak, alat-alat bantuan ni. Ni mereka buat dengan tangan mereka sendiri, handcraft. Mereka buat dengan tangan mereka sendiri, mereka pahat gunung-gunung itu, mereka buatkan tiang-tiang di dalamnya. Ini semua menggunakan kekuatan fizikal mereka tanpa menggunakan sebarang teknologi ataupun alat-alat canggih, ya, mesin-mesin untuk membantu mereka membina binaan dan tamadun mereka sendiri, ya. Okey. Apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan pada ayat ni, yang ke-8 ni, yang pertama Allah cerita berkenaan dengan fizikal mereka dan umur mereka yang panjang, yang tak pernah Allah beri kepada umat yang selainnya. Satu-satunya Allah beri kat kaum 'Ad saja. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi SAW, baginda bersabda, anak Adam ni sejak ia diciptakan, ia tinggi fizikalnya dan panjang umurnya. Tapi bila zaman makin bertambah, anak Adam makin mengecil dan umurnya makin memendek. Maknanya, kalau berdasarkan hadis ni, umur umat manusia ni yang lahir masa akan datang lagi pendek umurnya daripada umat sebelumnya. Kalau kita sekarang pun average meninggal pun dalam 60, 70, 80, mungkin umat akan datang nak sampai, mungkin average mereka dah 50, 60 dah meninggal lah. Datang lagi umat lagi akan datang, mungkin average umur 30, 40 dah meninggal lah. Sebab apa? Sebab peperangan lebih banyak berlaku, fitnah lebih banyak berlaku, penindasan lebih banyak berlaku di akhir zaman, ya. Okey, baik. Yang kedua Allah Ta'ala nak cerita, pertama Allah nak cerita tentang kehebatan tubuh badan mereka. Yang kedua Allah nak cerita dari sudut, nanti saya uraikan pengajarannya, Allah nak cerita tentang binaan mereka. Macam lebih kurang dengan ayat 7 tadi kan. Ayat 7 pun Allah cerita tentang intelektual mereka dan Allah cerita tentang binaan mereka. Tapi ayat ke-8 ni lebih Allah nak cerita tentang fizikal mereka, kudrat mereka, keupayaan mereka.
Baik. Kenapa Allah cerita tentang intelektual mereka, kemahiran mereka dan juga kekuatan fizikal mereka ini? Sebab Allah nak highlightkan di sini adalah kerana sifat kesombongan mereka dan sifat ujub mereka. Yakni takabur dan ujub mereka itu menyebabkan mereka ini melampau batas dan mereka ini bersikap degil dan ingkar dan mendustakan Nabi Hud alaihi salam, ya. Nabi Hud alaihi assalam. Baik. Pertama, kenapa mereka dibinasakan? Pertama adalah disebabkan oleh kerana beberapa perkara. Yang pertama adalah sifat kesombongan mereka. Ya, sifat keangkuhan dan kesombongan. Kenapa mereka sifat angkuh dan sombong? Pertama, sebab mereka ada kekuatan fizikal. Nombor dua, mereka menjadi angkuh dan sombong adalah kerana mereka memiliki intelektual atau memiliki kebijaksanaan yang lebih daripada kaum-kaum lain lalu mereka menindasnya. Yang ketiga, kenapa mereka angkuh dan sombong? Ya, adalah disebabkan oleh kerana mereka ini memiliki keturunan yang ramai, bukan setakat umur panjang tapi keturunan yang banyak, keturunan yang ramai. Jadi kabilah mereka ni antara kabilah yang terbesar pada zaman ketika itu, pada zaman Nabi Hud alaihissalam itu, ya. Jadi oleh kerana mereka memiliki kekuatan fizikal, kemahiran intelektual dan juga mereka memiliki bilangan yang ramai, mereka menjadi angkuh, takabur dan sombong sehingga mereka memandang rendah kepada kabilah yang lain, keturunan yang lain, suku yang lain. Mereka anggap itu adalah lebih hina daripada mereka. Kemudian disebabkan oleh kerana keangkuhan itu jugalah mereka menolak ajaran dakwah Nabi Hud alaihi salam. Itu sebagaimana yang berlaku juga kepada iblis dan syaitan, kerana sifat angkuhnya disebabkan kerana dia lebih lama hidup tinggal dekat dalam syurga, selain daripada dia lebih dia lebih lama, ya, dia lebih lama beribadat kepada Allah Ta'ala, maka sebab tu dia lebih bersikap angkuh dan sombong kepada Nabi Adam alaihi salam. Ya. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala nak gambarkan tentang sifat keingkaran dan kedegilan mereka. Bukan setakat mereka itu memiliki sikap angkuh dan sombong, tetapi mereka juga memiliki sikap, ya, mereka juga memiliki sikap yang disebut sebagai sikap ingkar, suka membantah, ya, suka membantah, suka ingkar dan keras kepala. Kenapa mereka memiliki sifat keras kepala ini dipanggil degil atau keras kepala ini dalam bahasa Arab dipanggil sifat inad. Sebab itu kalau kita tengok dalam ayat Quran yang lain, Allah Ta'ala sifatkan kaum Ad ni sombong. Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq, kata Allah. Adapun kaum Ad dia berlaku sombong di atas muka bumi. Ya. Lagi satu, kerana dia ada sifat keras kepala. Okey, kenapa dia keras kepala? Disebabkan kerana mereka memiliki sifat istighna. Manusia ni bila dia ada sifat istighna, maka dia akan keras kepala. Apa itu istighna? Istighna ni apabila mereka merasakan diri mereka serba cukup dan serba mulia tanpa perlu bergantung kepada sesiapa. Ini Allah sendiri kata dalam Quran, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia ni akan melampaui batas bila ar-ra'ahu istaghna. Bila mereka itu memiliki rasa kecukupan. Maknanya rasa diri ni adalah serba sempurna dan lengkap. Bila mereka dah sampai kepada tahap itu, maka mereka akan merasakan diri mereka hebat. Mereka tak perlu bergantung pada Allah lagi.
tak perlu bergantung pada siapa, bahkan orang yang perlu bergantung pada dirinya. Bila manusia dah sampai tahap begitu, dia rasakan semua orang perlukan dia, dia tak perlu bersandar pada sesiapa, maka pada ketika itu dia akan memiliki sikap keras kepala dan juga sifat degil. Ya, secara tak langsung ditambahi pula dengan sifat angkuhnya ia. Ya. Okey, baik. Kemudian pada ayat ke-9, Allah Ta'ala melanjutkan pula membawa kepada kita tentang kisah kaum Samud. Ya, lepas Allah cerita kaum Ad, Allah bawa kita cerita tentang kaum Samud. Kenapa Allah cerita tentang kaum Samud selepas kaum Ad? Kerana kaum yang kedua yang menjadi satu, kita panggil apa, satu kebanggaan ataupun satu cerita sejarah yang dibangga-banggakan oleh orang Arab, sebab Samud ni pun bangsa Arab juga, sebagaimana kaum Ad pun bangsa Arab. Sebab kita kena ingat kaum Arab ni diterbahagi pada 3 kata ulama sejarah. Satu dipanggil Arab, dipanggil apa? Arab Aribah. Satu Arab Aribah. Satu lagi dipanggil Arab Musta'rabah. Satu lagi dipanggil Arab Badiah. Bangsa Arab ni ada 3 kategori. Kalau Arab Aribah ni, iaitu bangsa-bangsa Arab yang kita panggil bangsa Arab Aribah ni, bangsa Arab yang tidak dikacukkan dengan mana-mana bangsa. Kalau Arab Musta'rabah ni, Arab yang dah mula kahwin dengan bangsa-bangsa lain, tapi mereka lebih dikenali dengan keturunan Arab lagi. Mungkin sebab lelaki tu Arab, perempuan tu bukan Arab. Jadi sifat Arab tu masih kekal pada diri mereka lah. Ini dipanggil Arab Musta'rabah. Tapi satu lagi dipanggil Arab Badiah. Arab Badiah ni merujuk pada Arab-Arab purba. Jadi kaum Ad, kaum Samud ni dipanggil sebagai Arab Badiah. Maknanya Arab-Arab purba yang lama-lama dulu, tapi mereka ni semua telah pun dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun mereka dahulu adalah satu bangsa yang sangat hebat dan cukup disegani, dan ditakuti juga. Baik. Jadi Allah Ta'ala bawakan tentang cerita kaum Samud pula. Ya. Kaum Ad ni Allah dah binasakan mereka. Nanti kita tengoklah pada ayat yang ke-berapa tu. Ayat ke-13 tu Allah kata Allah binasakan semua sekali. Kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun. Kalau kaum Ad ni Allah binasakan mereka sebagaimana Allah Ta'ala sebut di dalam ayat Al-Quranul Karim, iaitu rihan sorsoran. Allah hancurkan mereka dengan badai, tiupan taufan, badai selama 8 hari 7 malam. Allah bagi kepada mereka ribut taufan selama 8 hari 7 malam berturut-turut non-stop, tidak berhenti, dengan bukan setakat ribut taufan saja, tapi sekali dengan petir dan sebagainya untuk menghancurkan mereka, menyeksa mereka, sehingga kan dalam Quran sebut ka'annaha a'jazu nakhlin khawiyah, sehinggalah mereka itu menjadi seperti batang-batang tamar yang reput, macam batang pokok tamar yang sudah menjadi reput. Begitulah Allah menghancurkan dan membinasakan mereka. Baik, panjanglah, nanti kita akan tengok macam mana detailnya Allah menghancurkan kaum Ad ini. Baik. Sekarang kita nak masuk tentang kaum Samud. Kaum yang kedua adalah merupakan kaum Samud. Baik. Kaum Samud ini adalah merupakan satu kaum Arab juga, daripada jenis Arab Badiah, Arab purba, yang mana moyang Samud ni dia sama adik-beradik dengan Ad. Saya lupa dah nama moyang kaum Samud ni, tapi moyang dia tu sama adik-beradik dengan Ad ni. Jadi bila kaum Ad punya keturunan dah tak ada dah, kecuali yang beriman lah. Yang tak beriman tu memang semua Allah lenyapkan lah, dah binasakan. Jadi daripada susu galuh keluarga adik-beradik Ad ni, lahirlah daripadanya pula generasi seterusnya adalah kaum Samud. Ya. Nama kabilah tu, kabilah Samud, merujuk kepada ayah mereka yang bernama Samud. Ya.
Baik. Allah Ta'ala sebut mereka ini pun Allah hancurkan. Sedangkan mereka ini memiliki satu kemahiran dan kebijaksanaan macam kaum Ad dulu juga. Apa kehebatan mereka? Jabus sakhra bil wad, Allah kata. Jabus sakhra ni maknanya mereka boleh memotong memotong, mengorek mengorek lembah-lembah, bukit-bukit di lembah-lembah. Kalau Ad duduk di gunung, dia duduk kat lembah dan dia boleh korek lembah-lembah, bukit-bukit itu, dan mereka dapat membakar tanah-tanah bukit yang mereka bakar, lalu mereka membentuk perkakas, mereka membentuk rumah mereka dan binaan mereka, perabot mereka. Jadi sebab tu mereka ini disebut beberapa tempat dalam Quran, mereka mampu membelah, mengukir, mengorek bukit-bukit, lembah-lembah dan menjadikan daripada tanah tu bermacam-macam kegunaan. Maaf ni ada call masuk tadi, sorry. Dan mereka membuat tembikar, mereka membuat bekas makan, minum dan sebagainya. Ini menunjukkan kekuatan dan kemahiran mereka itu dalam mengambil tanah dan batu-batu daripada tanah itu, dan mereka menjadikan ia sebagai alat-alat perkakas kegunaan untuk kehidupan mereka. Selain daripada mereka itu memiliki kemahiran teknologi melalui tangan-tangan mereka, untuk mereka dapat memahat ataupun mengorek tanah, bukit-bukit dan lembah-lembah tanpa menggunakan alat-alat mesin, tapi menggunakan tukul dan juga paku dengan kekuatan kudrat mereka. Jadi kaum Samud ni juga kaum yang gagah, yang kuat selepas daripada kaum Ad. Mereka ni cuma beza kaum Samud kecil sikit daripada kaum Ad, tapi di segi kekuatan mereka sama kalau berdasarkan kepada ayat Quran. Allah Ta'ala sebut mereka berdua, Ad dengan Samud ni memiliki kekuatan yang sama, walaupun mungkin dari segi fizikal ketinggian mereka itu adalah berbeza. Baik. Okay, sekarang ni Allah Ta'ala cerita pengajaran yang kita ambil dekat sini. Bila Allah sebut tentang Samud, bukan sekadar Allah cerita tentang kekuatan mereka seperti mana Ad, tapi Allah Ta'ala juga menceritakan tentang apa penghasilan mereka, apa kehebatan mereka yang mereka boleh buat. Jadi Allah puji kaum Samud ni, kehebatan mereka yang mereka boleh buat adalah bagaimana mereka membuat binaan, rumah dan apa-apa benda daripada batu dan daripada tanah. Mereka proses benda tu daripada batu dan tanah. Kalau istilah kita sekarang ni macam simen lah. Simen lah. Kita sekarang banyak pakai mesin kan. Dulu bancuh sendiri je. Mereka bina binaan-binaan itu. Baik. Jadi Allah puji mereka dari sudut binaan itu. Ini menunjukkan pada kita ada dua pengajaran. Pengajaran pertama, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak memberitahu kepada kita, iaitu janganlah seseorang itu mengkufuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Antara perbuatan kaum Samud dalam mengkufuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala adalah apabila Allah Ta'ala berikan kepada mereka kemudahan untuk mereka dapat mengukir batu, mengukir gunung-gunung, lembah-lembah, dan Allah jadikan tanah itu dengan beberapa jenis tanah itu memudahkan mereka untuk membentuk tembikar atau membentuk bekas-bekas dan sebagainya. Allah mudahkan untuk mereka, perkakas dan sebagainya, tapi mereka telah kufur atas nikmat Allah, di atas kemudahan-kemudahan yang telah Allah berikan pada mereka itu. So macam kita hari inilah, kita daripada besi yang Allah ciptakan, daripada apa lagi, daripada besi, daripada tanah, daripada batu, daripada pasir yang Allah ciptakan untuk kita sebagai satu kemudahan. Manusia guna alat-alat ni semua
untuk membina satu senjata ke, membina satu benda ke, yang akhirnya digunakan untuk melakukan kezaliman, melakukan penumpahan darah, melakukan penindasan. Padahal semua alat-alat yang mereka pakai itu adalah daripada anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala nak bagi tahu dekat sini tentang pengajaran yang boleh kita ambil, jangan seseorang itu mengkufuri, ya. Jangan seseorang itu mengkufuri akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab antara salah satu punca manusia itu melampaui batas dan mendustakan kebenaran dan kebaikan adalah bila mereka kufur pada nikmat Allah, ya. Sebagaimana Allah kata dalam Al-Quran yang lain, alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Tidakkah kamu melihat golongan orang-orang yang telah menukar nikmat-nikmat Allah Ta'ala itu untuk dia menambahkan lagi kekufurannya, kata Allah. Dan akhirnya kami akan jadikan mereka itu berada di darul bawar, di lembah yang kekal dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Baik, ini antara pengajaran selain daripada sifat angkuh kaum Samud, samalah macam keangkuhan kaum Ad, itu sama. Sebab tu saya tak ulang. Dari segi kedegilan mereka pun sama, dari segi kemahiran mereka pun sama, cuma tambahan kat sini adalah dari segi kekufuran nikmat mereka apabila Allah memberikan kurniaan dan kelebihan kepada mereka. Jadi sepatutnya bila Allah berikan kelebihan pada kita, kita perlu pergunakan kelebihan-kelebihan itu adalah untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan untuk mengkufurinya. Baik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.